Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha, ini analisis awani. Dalam masa seminggu ini, pada Rabu yang lepas, kita mendengar satu tragedi yang menyayat hati. Sebuah feri penumpang dari Incheon ke Pulau Jeju di Korea Selatan berlakunya kemalangan dan menyebabkan feri tersebut karam di kawasan perairan antara Incheon dan Pulau Jeju, mengakibatkan ratusan penumpang di dalam feri tersebut terkorban dan masih belum dijumpai. Sekitar 174 penumpang dapat diselamatkan dan masih berbaki lagi mereka yang ada di dalam feri tersebut, feri malang tersebut, belum dapat diketahui nasibnya biarpun sudah memasuki seminggu. Setakat hari ini, pasukan mencari dan menyelamat dapat membawa keluar sekitar 156 mayat dari perut feri Seawall yang malang tersebut. Ini merupakan antara tragedi feri ataupun industri maritime yang terburuk di Korea Selatan, malah di seluruh dunia. Mungkin kita boleh imbau sejarah-sejarah lalu seperti kapal pesiaran Titanic misalnya. Satu ketika dahulu dianggap antara kapal pesiaran atau krus yang termaju pada zaman tersebut, tetapi karam di Lautan Atlantik akibat merempuh iceberg. Begitu juga beberapa insiden-insiden yang besar di Filipina, di Itali dan sebagainya, tetapi tidak seburuk yang berlaku di Korea Selatan ini. Tetapi untuk kita melihat dari perspektif itu, saya ingin memulakan juga di negara kita dalam beberapa hari ini, sebuah kapal tangki yang berlayar dari Singapura ke Myanmar membawa sekitar 5.3 juta minyak diesel dirampas oleh sekumpulan lanun di perairan Selat Melaka, dan ini begitu menggemparkan kerana kandungan kapal tangki ini membawa minyak diesel yang bernilai jutaan ringgit dirampas dan juga menyebabkan 3 orang anak kapal diculik, dan kita tidak mengetahui setakat hari ini apakah nasib anak kapal tersebut, dan adakah Selat Melaka kembali tidak selamat kerana sudah beberapa tahun kita agak janggal ataupun kurang mendengar serangan lanun ataupun rampasan kapal di Selat Melaka, antara laluan yang paling sibuk di dunia. Sebelum saya berbicara tentang feri Seawall ini, saya akan berbicara tentang rampasan lanun di Selat Melaka. Bersama saya pada malam ini Datuk Kapten Jaafar Lamri. Sekali lagi kami tampilkan Ketua Pegawai Eksekutif of Maritime Excellence Sdn Bhd ataupun CMA, dan juga bekas Ketua Jabatan Operasi Mencari dan Menyelamat Jabatan Laut Malaysia, Kapten. Mungkin sebelum kita ke Korea Selatan, kita tumpukan Selat Melaka kerana Selat Melaka kita tahu antara selat paling sibuk, dan sejak 2006 agensi penerapan perkapalan maritime misalnya menganggap selat ini antara selat yang paling berisiko untuk serangan seperti lanun dan sebagainya. Tetapi apabila ada konsolidasi kawalan dan juga pemantauan negara-negara yang terlibat di Selat Melaka, Indonesia, Thailand, Malaysia dan Singapura, begitu drastik sekali ataupun kes-kes yang dilaporkan turun, tetapi berlaku semula dalam beberapa hari ini. Apa pandangan Kapten tentang ini? Pada pandangan saya, sebab kita kalau kita imbah balik, Strait Melaka ni pernah satu masa satu dikira hotspot. Ya. Dan alhamdulillah sebabkan kerjasama tu, kita dapat benteras, boleh katakan benteraskan pelanunan ataupun kecurian di Strait Melaka. Cuma belakangan ni telah jadi beberapa kes, dan yang terbaru yang apa Nazi sebutkan tadi lah. Naniwa Maru 1 ya. Naniwa 1 kan. Ini saya tengok masalah pencuri ini selalu dia akan menunggu peluang kan. Dan dalam kes ni kita tengok kalau apa yang berlaku, maknanya dia bukan mencuri sikit minyak, hampir habis minyak tu dicuri. Ya. Jadi ini besar kemungkinan adalah sindiket lah kan. Dan kita tengok kapal tu daripada Singapura untuk menuju ke Myanmar. Ya. Maknanya dia tengah safe transit tu sebenarnya. Bukan dia dari tengah-tengah tu kan. Dan mereka ni mengambil peluang sebab kapal ni kapal kecil. Lepas tu kapalnya pun jalan tak laju. Jadi untuk merompak lah kan. Mungkin mereka dah baca kita punya agensi penguasaan. Mungkin di kawasan yang dia mengambil tindakan mencuri ni, merompak ke ni, tempat yang dia fikir dia boleh melakukan lah, walaupun tempat tu sangat sibuk sebenarnya. Dan kawasan tu sebenarnya dipantau oleh WTS kita, Vessel Traffic Management System kan, boleh nampak. Tapi mungkin masa benda tu berlaku kita tidak
pasti bagaimana berlaku. Tapi saya percaya sebenarnya BTS ada capture tu. Mesti ada capture. Bukan ni kapal besar pun, kapal kecil kan. So kalau di playback tu maknanya dia orang akan dapat tangkap bila dia berlaku. Kapten, bagaimana kita membaca modus operandi kelompok-kelompok lanun ini? Kerana mereka pasti update dengan apa yang sedang dilakukan oleh agensi-agensi pemantauan dan juga keselamatan. Sentiasa meronda Selat Melaka dari utara hinggalah ke selatan. Tetapi mereka berjaya juga merampas dan juga menyedut minyak dari kapal tersebut. Jadi bagaimana kita membaca dalam keadaan kawalan begitu ketat, kata rondaan sentiasa dilakukan di siang hari, di malam hari dengan pelbagai agensi yang terlibat dan juga konsolidasi negara-negara ini, tetapi mereka berjaya juga. Perkara seperti ini, bila sindiket macam ini, dia tidak boleh selesai dengan rondaan saja. Kita tahu mereka ni ada dalang-dalang dia di darat kan. Jadi maknanya untuk menteras dia kita kena pergi jauh lah. Maknanya di darat pun kita kena tangkap siapa kepala dia, dan di laut pun kita kena jaga, dan kerjasama 3 negara lah. Sebenarnya kerjasama 3 negara amat penting, terutama daripada pihak Indonesia dan Singapura kan, supaya koordinasi tentang intelijen untuk menangkap dia orang ni kan, mesti ada kerjasama. Kalau sendiri saja susah nak menteras. Nak mengambil masa untuk mencuri minyak, menyedut masuk ke kapal mereka bukan calang-calang punya kerja, kerana memakan masa berjam-jam, tetapi mereka berjaya menyedut sekitar 3.2 juta liter masuk dekat habislah minyak kapal tersebut, tetapi mereka mampu dalam keadaan gelap gelita dan dapat culik pula 3 kabin ataupun anak-anak kapal tersebut. Mereka ni sebenarnya orang yang mengetahui saya belok kapal juga. Bukan orang yang tidak mengetahui. Kalau orang tak mengetahui dia tak boleh buat. Sebab apa, kalau orang yang tak mengetahui, bila dia transfer minyak tu sebenarnya satu operasi yang berbahaya juga. Yalah. Mungkin boleh meletup, boleh kalau tak betul, tapi maknanya mereka tahu. Dan mereka pakarlah dengan apa yang dia buat. Dan kita tahu bila dia ambil minyak ni dia mesti ada jual di mana kan. Jadi saya kata tak ada masalah. Sepatutnya kalau maknanya kalau kita trace back, maknanya akan jumpa siapa dalang yang membeli itu sebenarnya kan. Kawasan hotspot yang mana perlu diberi tumpuan sekarang, Kapten? Terutamanya bagi agensi-agensi yang terlibat ini supaya lebih kerap memantau, melihat lebih teliti kawasan-kawasan tersebut. Saya melihat because Selat Melaka ni salah satu selat yang paling sibuk di dunia lah. Satu hari 300-400 kapal lalu kan. Jadi stres daripada One Fathom Bank tu sampai ke selat Singapura, sebenarnya itu semuanya kawasan berbahaya dan perlu dipantau kan. Kita kena ambil tindakan, tapi pantauan tu kita mesti fahamlah aset kat laut ni dia nak kejar tu tempat-tempat tu kan. Jadi itu yang saya kata tadi, kena ada integrated punya enforcement. Maknanya dalam menggunakan teknologi yang kita sedia ada, kita punya radar surveillance system dan juga badan-badan enforcement bergerak sama. Jadi kalau ada nampak dalam radar tu movement yang mencurigakan, terus gerakkan kita punya aset di surface untuk Okey, itu analisis awal Datuk Kapten tentang apa yang berlaku terhadap Naniwa Maru 1 di Selat Melaka. Tetapi mungkin kita akan bincangkan secara khusus tentang isu lanun di Selat Melaka. Apa faktor-faktor yang memungkinkan ini kes-kes begini muncul semula. Kita rehat dahulu, selepas ini kita akan bergerak ke Korea Selatan melihat apa yang menyebabkan kapal ataupun feri sebesar itu begitu mudah tenggelam, dan katakan apa kesilapan yang dilakukan oleh kapten feri yang menyebabkan begitu banyak mangsa terlibat dalam kapal ataupun feri ini. Kita rehat dahulu. Kembali dalam secara langsung analisis awal ni, kami membincangkan isu tragedi feri karam di Korea Selatan yang begitu menyayat hati, dan kita ingin melihat apa yang memungkinkan feri sebesar itu karam begitu cepat dan mengapa begitu banyak mangsa terperangkap tidak dapat dikeluarkan oleh pasukan mencari dan menyelamat, sedangkan masa sebelum tenggelam itu ada berbaki sekitar 2.5 jam, tetapi hanya sebahagian saja penumpang yang berjaya keluar dan dapat diselamatkan oleh pasukan SAR. Tetapi ini yang menjadi kemuskilan. Feri yang membawa penumpang dan juga bahan-bahan kargo termasuk kenderaan
di bawah dek kapal tersebut. Mengapa begitu cepat tenggelam dan tidak mampu stabilkan semula oleh kapten kapal yang mengemudi feri SeaWorld ini? Itu menjadi persoalan. Sebelum saya ke Datuk Kapten untuk bertanyakan soalan tersebut, mungkin di media sosial banyak dikongsikan isu dan juga cerita-cerita yang begitu sedih dari sama ada di kalangan penumpang, keluarga dan mungkin pada awal-awal feri ini tenggelam. Noi. Baiklah, tragedi tenggelamnya feri SeaWorld yang membawa 476 penumpang yang mana kebanyakannya pelajar sekolah menengah Danwon mengundang keprihatinan selebriti di Korea. Bukan hanya sumbangan berbentuk keuangan dan derma, selebriti Korea Selatan juga bergabung untuk kempen Ribbon Kuning atau Yellow Ribbon di media sosial. Dan ahli kumpulan K-pop termasuk selebriti solo seperti Shim Eun Jin, Lee Hwa Sun, Han Ji Won turut melakarkan grafik Yellow Ribbon pada platform media sosial mereka. Kempen Yellow Ribbon adalah satu cara bagi selebriti dan warga Korea menunjukkan rasa solidariti dan simpati buat ahli keluarga mangsa yang terkorban. Dan hashtag Pray for SeaWorld dan juga kata-kata seperti kami menunggu kepulanganmu digunakan bagi tujuan memberikan semangat walaupun hakikatnya tiada keajaiban yang mungkin boleh berlaku, Haji. Terima kasih Noi atas update tentang apa yang berlaku di media sosial tentang feri SeaWorld Korea Selatan. Kapten, mungkin analisis Kapten, mengapa feri ini mudah terbalik dan begitu cepat tenggelam sedangkan satu feri yang moden mempunyai kataupun anak-anak kapal yang berpengalaman dan juga laluan yang biasa, bukan laluan di lautan kataupun bebas di luar sana tetapi antara Incheon ke Jeju Island. Dan mungkin Datuk Kapten boleh gambarkan, Datuk pernah berada di sana di pelabuhan Incheon, bagaimana keadaan laluan tersebut? Yalah, beberapa dekad yang lalu pernah saya di Incheon tu lah kan. Incheon ni sebuah pelabuhan yang besar di Korea. Dia Incheon, Busan ni main port lah kira. Dan kita tahu semenanjung Korea pun sibuk, dan Korea ni sebenarnya sebuah negara perkapalan yang terkedepan, kuasa perkapalan dagang lah, dan teknologi dia. Tapi dalam kes ni kita pun sedih jugalah kan, sebab apa banyak yang terkorban. Kapal ni saya difahamkan sebenarnya umur dah 20 tahun. 20 tahun. Dan dia regular run. Kalau kita tengok pada apa yang dimaklumkan terjadi pada kapal ni, maknanya pukul 8 lebih, third officer tengah bertugas. Third officer ni maknanya officer yang paling junior sekali. Dan dia membuat satu alteration of course to port belah kiri, dan itu menyebabkan kapal tidak stabil. Tetapi sepatutnya setiap kapal yang nak berlayar ke laut mestilah berada dalam keadaan yang stabil. Stabil maknanya dalam cuaca baik dan tidak baik. Jadi kalau kita tengok di sini, bagaimana kapal boleh menjadi tidak stabil? Kalau atas, apa faktornya? Atau atas sebab saja kerana alteration of course, agak mencurigakan sikitlah. Mungkin ada lagi lebih perubahan laluan yang mendadak, maksud Kapten? Yang cepat. Dia kemungkinan kalau dia telah kebesar kemungkinan stability dia tidak berapa baik. Jadi kalau akibat daripada perubahan alteration of course terlampau laju, maknanya kalau ada kargo bergerak, kemungkinan stability-nya akan bertambah, bebannya buruk, lagi cepat buruk. Dan dia akan sampai ke satu tahap sebenarnya kapal ini akan terbalik. Dia dan itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Dia tidak akan naik balik. Dan jadi kalau kita kaji pada sini, kemungkinan ada kemungkinan maknanya stability kapal ini tidak begitu baik masa dia keluar. Yang kedua, kemungkinan barang-barang yang ada di atas kapal itu tidak diikat sebaiknya. Sepatutnya diikat supaya dia tidak boleh bergerak. Itu kita lihat, kita saksikan grafik tadi, jumlah kargo yang begitu besar. Kenderaan besar, kenderaan ringan, lori dan juga barang-barang muatan kargo termasuk penumpang yang agak maksimum yang dibawa oleh SeaWorld tadi. Dia kadang-kadang bila dah regular run ni, kadang-kadang kita complacent. Kita jadi complacent. Agak biasalah kan. Biasa kita ingat.
Tapi kadang-kadang bila kemalangan ni dia tidak memilih hari, tidak memilih masa, dia akan berlaku pada bila masa. Macam ni cuaca elok pun boleh berlaku. Jadi masalahnya sekarang ni bila keadaan ini berlaku, tindakan kecemasan ni mesti diambil dengan cepat dan pantas dan betul. Sebab kita ada masa 1 jam, 2 jam, maknanya dalam masa itu kita nak mengambil tindakan yang betul. Jadi kita lihat di sini mungkin di situ banyak tindakan yang sepatutnya berlaku tidak berlaku. Ya. Sebab kita faham kalau dalam emergency situation, the master station must be on deck. Ya. Jadi kita tengok masih banyak lagi orang di dalam kan. Jadi bila kapal ni tenggelam banyak lagi masih di dalam kabin. Jadi mereka ni tidak mempunyai harapan kan. Jadi itu yang kita tengoklah yang berlaku. Kita perlu lihat yang kedua, Kapten, dan kita nak tahu juga apa yang menyebabkan kapal ini ataupun SeaWorld ini begitu cepat ataupun tenggelam, dan juga yang memuskilkan juga kenapa SOP yang sepatutnya dilakukan oleh kapten kapal ataupun mereka yang mengemudi di bridge pada ketika itu memberi arahan yang berbeza kepada penumpang. Itu yang menjadi kemuskilan yang menjadi kemarahan waris-waris mangsa dan juga mereka yang melihat dalam industri maritim ini. Kita lihat dahulu. Dalam pada itu, viral di media sosial mengenai SMS yang diterima oleh salah seorang ahli keluarga mangsa nahas feri SeaWorld. Seperti sudah dijangka ajalnya kian tiba, mangsa sempat menghantar SMS kepada ahli keluarganya. Maafkan saya jika saya ada melakukan kesalahan dan saya sayang kamu semua. Itu kata-kata akhir mangsa kepada keluarganya sebelum pergi meninggalkan mereka semua untuk selamanya. Itu detik-detik yang begitu sedih dan juga menyayat hati dihantar oleh salah seorang mangsa yang masih berada di dalam kapal. Kita tidak mengetahui apakah nasibnya, masih hidup ataupun sudah pun tiada, kerana masa begitu kritikal dan masih sekitar 200 orang lagi penumpang yang masih berada di dalam perut feri SeaWorld ini. Kapten, adakah ataupun tindakan pihak kapal ataupun kapten yang memberi arahan supaya kataupun semua penumpang memakai life jacket tetapi terus berada di dalam kapal, dan mereka sedang berusaha menstabilkan kapal tetapi itu tidak berlaku. Maksudnya kapal terus tumbang dan terus ataupun masuk ke dalam laut. Selepas 30 minit barulah amaran kecemasan dihantar kepada pusat kawalan. Jadi mengapa ini berlaku dalam keadaan mereka sedar kapal berlaku masalah dan anak kapal tahu mereka membawa lebih 400 penumpang yang begitu besar? Sebenarnya kapal penumpang feri macam ni peraturan dia paling ketat. Dari segi keselamatan dan sebagainya paling ketat, dan drill dia pun selalu, dan barang-barang kelengkapan semua cukup. Dan sebenarnya dia orang ni tiap-tiap hari kena buat drill. Bila ada passenger baru dia orang kena buat drill tentang emergency apa nak buat. Memang ada dalam peraturan semua. Dan kalau kita tengok kapten tu umur 69 tahun, maknanya dia mesti dah pengalaman kan. Tapi kita dan saya pasti dia mesti tahu yang ferry sebenarnya ferry yang begini mudah tenggelam sebab dia tidak ada bulkhead. Bila dia punya flush kan, dia punya deck, maknanya kalau masuk air itu dia akan tenggelam dengan cepat. Dengan cepat. Dan mungkin judgement kapten pada masa itu mungkin silap. Mungkin dia fikir dia boleh stabilize kapal tu, sebenarnya dia silap lah. Sedangkan kapal itu sudah berada di keadaan yang tidak boleh diselamatkan lagi. Jadi kerana tindakan dia tu menyuruh penumpang tinggal di bilik masing-masing, sebenarnya membuat penumpang ni terperangkap. Sebab sebenarnya selalu emergency bila master station semua kena pergi on deck. Itu normal practice. Tapi ini tidak berlaku. Jadi kalau kita tengok akibat itu, semua yang selamat semua orang yang pergi ke deck. Ya. Tapi siapa yang tinggal di bilik semua boleh dikatakan menjadi mangsa. Ya. Jadi ini yang amat menyedihkan lah. Kenapa boleh jadi begini. Jadi kemungkinan saya tengok kadang-kadang kita
walaupun investigation tengah berjalan lagi, tapi kita kena melihat kan sama ada ini adakah faktor human factor atau syarikat itu sendiri ada yang perkara yang kita tidak tahu lagi. Itu bila lepas kajian nanti baru dapat. Tapi apa yang kita nampak sini, nampaknya dalam masa 1 jam, 2 jam itu sebenarnya amat sedikit dilakukan. Walaupun kita boleh nampak rescue team sudah ada di sekeliling, tetapi tidak banyak yang berlaku. Itu amat menyedihkan lah, amat menyedihkan. Dan di situlah saya tengok dia dalam emergency ni, apa yang dilakukan cepat itu yang akan menyelamatkan sebenarnya. Kawasan mana yang akan paling cepat tenggelam dalam kedudukan ferry SeaWorld? Kalau kita lihat grafik yang kita sediakan ini, maksudnya di bahagian belakang itu adalah kawasan kargo dan kenderaan. Mungkin balancing ataupun kestabilan kawasan kargo ini yang menyebabkan kapal SeaWorld cepat tumbang dan tidak boleh distabilkan lagi dan terus karam. Kita kalau tengok kapal selalunya bahagian depan akan lebih tinggi daripada belakang. Ya. Dan bila ferry begini, belakang dia pun dia ada rem. Yeah. Jadi and then ditambah pula banyak deck dia flush. Jadi kalau kita tengok belakang akan mula dulu. Bila masuk, maknanya belakang masuk air itu dia akan terus pergi ke depan. Dia akan terus kalau kapal biasa dia ada bulkhead. Yeah. Jadi dia akan sekat air ni. Tapi dengan ferry ni tidak berlaku. Dia akan datang, dia akan masuk. Cepat air akan masuk. Akan masuk dan akan tenggelam. Itu yang berlaku sebenarnya kita tengok. Cuma macam yang kita cakap tadi itu kan, bila dia berlaku cepat macam ni, kita tidak ambil because kecemasan ni satu, walaupun kita semua tahu dilatih, tapi kalau kita tidak betul-betul menghayati dia, bila berlaku kita akan panik. Yeah. Dan sini kemungkinan dalam keadaan yang terdesak macam ni, kapten pemikiran dia pun dah buntu sebenarnya. Jadi apa yang dia fikir sebenarnya judgement yang betul sebenarnya jadi salah. Dan kerana kesilapan di judgement dia tu yang mengakibatkan dia kata kerana air sejuk, kerana mungkin current deras, dia takut orang kalau jatuh air mati di situ. Sedangkan dia tahu yang kapal tu cuma 20 km aja daripada darat. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan Coast Guard Korea memang hebatlah kan, bukan calang-calang punya tu kan, kita boleh tengok kan. Pengalaman Kapten orang kata pun mengetuai operasi menyelamat krus Muhibah kita di selatan negeri Johor, di sebelah Laut Cina Selatan. Dan apa yang boleh kita belajar daripada ferry SeaWorld dan juga supaya kita lebih bersiap siaga, kerana kita negara kelautan juga, banyak ferry yang sedang bergerak di mana-mana pulau kita, Langkawi, di Tioman, di Sabah dan Sarawak dan sebagainya, supaya kita mengambil iktibar tentang peristiwa tragedi ini supaya kita tak mahu berlaku di Malaysia dan ke mana-mana dunia. Sebenarnya itu yang paling penting lah, sebab apa, kita negara maritim dan daripada utara, daripada Langkawi sampai ke Pangkor, sampai ke Port Kelang, sampai ke Tioman, ferry kita bergerak dengan jumlah macam itu juga, 300-400 orang. Betul. Dan sebenarnya untuk mencegah bencana ni, dia adalah satu tindakan yang kena berbuat bersepadu dan sentiasa. Dalam kita punya sistem, setiap kapal yang nak ke laut mesti disahkan selamat semua oleh Jabatan Laut. Itu kita dah ada sistem. Itu SOP-nya. SOP dah ada. Kita ada port state control. Cek supaya kapal-kapal ni mengikut aturan. Kita kena ada juga ship owner yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab maknanya memastikan kapal-kapal dia dalam keadaan selamat. Kru-kru yang diambil itu adalah kru yang terbaik. Jangan pakai tangkap muat saja. Kan, supaya kru-kru yang ambil, sebab kita Malaysia ni kru kita pun yang paling hebat sebenarnya. Itu Kapten, yang penting. Perlu datang lagi, kita akan memantau apa yang berlaku kepada ferry SeaWorld kerana operasi SAR masih berlaku. Sekitar 200 penumpang masih belum dapat dikeluarkan di dalam perut kapal ferry tersebut. Terima kasih kepada Datuk Kapten Jaafar Lamri, Ketua Pegawai Eksekutif Center of Maritime Excellence Sedia Berhad. Jika ada pandangan dari anda, boleh hantarkan ke platform yang kami sediakan, dan jangan lupa memuat turun aplikasi Esra Awani melalui Google Play dan juga App Store untuk kita dapat ataupun liputan langsung dan liputan terkini melalui Esra Awani. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih.